Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bertemu dalam kuliah duha live daripada Tahfiz Mutmainnah, Kampung Baru, Pematang Berangan, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Dan sekali lagi, penceramah pengkuliah tetap ialah Ustaz Syahril Long, saya lah. Mudah-mudahan pada pagi ini saya berhasrat untuk membahaskan satu tajuk yang menarik, tapi isi kandungannya belum tentu lagi menarik, cuma tajuk saja menarik. Tajuk yang saya maksudkan ialah hijrah. Kita akan sama-sama dengar kupasan hijrah daripada 3 sudut. Pertama, matlamat hijratul Rasul. Kedua, kelebihan orang-orang yang berhijrah. Yang ketiga, hijrah yang dituntut masa kini. Boleh? Tak kata boleh pun. InsyaAllah, alhamdulillah. Okey, baik. Saya ingin memulakan yang pertama, kita nak melihat atau nak mendengar apakah matlamat hijratul Rasul. Saya dah sebut tempoh hari lama dah. Kita pun dekat sebulan dah ni, setiap hari ni 30 tajuk lebih dah ni. Saya ada lebih kurang 100 tajuk. Habis 100 tajuk tu kita ulang semula. Tuan-tuan bukan nak ingat. Betul tak? Baik. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 40. Ini dalil, dengar baik-baik. Inilah dalil berlakunya hijratul Rasul. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan matlamatnya disebut dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunud lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Allah berfirman yang bermaksud sekiranya kamu tidak memberi pertolongan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya aku telah memberi pertolongan kepada beliau. Ketika beliau diusir keluar daripada bumi Mekah, dan ketika kedua-dua mereka di dalam gua Sur bersembunyi daripada musuh, sahabat yang mulia ini ataupun insan pilihan yang mulia ini menyatakan kepada sahabat yang menemani beliau, ini Saidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Kemudian Allah menyambung firman-Nya dengan kata-kata semangat itu,
Allah menurunkan ketenangan ke atas kedua-dua mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar. Telah diturunkan ketenangan ke atas kedua-dua insan yang mulia ini. Allah juga memberi pertolongan kepada kedua-dua mereka dengan tentera-tentera yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Kita bukan nak urai itulah. Nah, malaikat tolong, labah-labah tolong, sehingga pasir pun tolong. Banyak cerita tu. Itu semua tentera Allah, kerana Allah yang cipta. Kemudian inilah matlamat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Inilah matlamat hijratul rasul. Dan kami jadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina. Di Mekah mereka mengajak Muhammad menyembah berhala. Itu bukan agama yang betul, agama yang sesat. Bukan ibadah yang betul, itu ibadah yang sesat. Dan kami jadikan, kata Allah, kalimah kami, yakni agama Islam, yang paling tinggi. Dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasanya Allah, bagaimana Allah memberi bantuan dan pertolongan kepada kedua-dua mereka. Bijaksananya Allah sehingga selamat sampai ke bumi Madinah, menegakkan sebuah negara Islam yang pertama, sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Itu yang pertama yang kita nak bahas tentang tajuk hijrah. Matlamat hijratul rasul ialah untuk meletakkan agama Islam sebagai agama yang memimpin seluruh umat manusia, berpandukan perlembagaan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah Nabi berhijrah, untuk menguatkan hujah kita lagi, kewajipan Nabi, saya nak ulang sekali lagi, kitab tafsir Arab Saudi pada muka surat 624, Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. Kita sama-sama dengar. Allah dah bagi tahu beforehand, kamu pergi dulu, tinggalkan bumi Mekah, pada suatu hari nanti kamu akan pulang semula ke bumi Mekah sebagai orang yang menang. Dan ianya telah berlaku pada 10 Ramadan 8 Hijrah. Nabi pulang ke Mekah, menakluki kota Mekah. Tetapi sebelum tu Allah dah beritahu, kewajipan engkau bukan sekadar menegakkan sebuah negara Islam. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. InsyaAllah muka surat 624. Tuan-tuan dan perempuan, cuba kita bagi perhatian. Jangan duk makan apa dah. Ada makan lagi, nanti terlupa. Baik. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu. Siapa yang mewajibkan atasmu? Yang mewajibkan itu Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Huraian di bawah. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Huraian, tempat kembali di sini ialah kota Mekah. Ini ada satu janji daripada Allah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang, dan ianya berlaku pada tahun 8 Hijrah. Tarikhnya 10 Ramadan 8 Hijrah. Dia faham tak? Ni dia. Bukan matlamat menegakkan sebuah negara Islam semata-mata, tetapi melaksanakan hukum-hukum yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran.
Ni matlamat Hijratul Rasul. Tak ramai yang nak ceramah bab ni. Asyik cerita ditemani oleh Abu Bakar, kemudian bersembunyi dalam Gua Sur, tu je. Cerita mereka dikejar oleh begitu ni. Ceritalah. Hak sebenar ada dalam Quran, saya dah tunjuk muka surat. Itu matlamat. Ya? Dan saya ingin menyentuh sikit. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan sebuah negara Islam yang pertama pada tahun 2 Hijrah, berlakulah Perang Badar. Ini penting ni. Ya. Kalau dulu di bumi Mekah, penghinaan, kezaliman yang dilakukan oleh musyrikin, Nabi hanya mengajar sahabat-sahabat supaya banyak bersabar. Tetapi setelah Islam tertegak, negara Islam pertama ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masih nak mengganggu gugat agama yang mulia ini. Maka ketika itulah Allah membenarkan Nabi retaliate, bertindak balas, dan berlakulah perang yang besar yang pertama, iaitu Perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 123. Saya nak bawa, sengaja saya nak bawa kisah ini sebab ada pengajaran penting untuk menjawab balik hujah-hujah ada di kalangan pendakwah-pendakwah kita ni, yang begitu takut untuk menyatakan kebenaran. Kadang-kadang mereka menggunakan ayat-ayat Quran hadis untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Siapa nak jadi kerajaan, kita cakap nada kerajaan ni. Kerajaan ni jatuh, naik pula kerajaan baru, kita cakap nada seperti yang dikehendaki oleh kerajaan ni. Ini tak ada pendirian. Ini confirm cerai. Saya tak kata saya berani, tapi 30 tahun dah orang yang mengikuti kuliah saya, insya-Allah saya konsisten. Saya istiqamah dengan hujah saya. Ya. Baik. Ayat dalam surah tadi Ali Imran 123. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberi pertolongan kepada kamu, yakni di dalam perang Badar, dan ketika itu kamu lemah. Kenapa lemah? Kerana tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah mereka hanya 313 berbanding dengan musyrikin 1000. Masya Allah, dengan kelengkapan perang yang canggih, sophisticated. Dan kita baca sirah, di antara yang sponsor to make sure, untuk memastikan Islam tenggelam, ialah Abu Lahab. Dia kaya, dia duit banyak, tetapi Allah menyatakan dengan pertolongan aku, kamu yang lemah telah mendapat kejayaan yang gilang gemilang. Maka bertakwalah kamu kepada aku, moga-moga kamu mensyukuri nikmat pertolongan dan kejayaan yang gilang gemilang tersebut. Apa pengajaran? Pengajaran perang Badar ni yang saya nak jawab balik ni. Sebab saya pernah dengar dalam TV mereka membaca hujah hadis Bukhari, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk syurga sesiapa yang memutuskan hubungan silaturrahim. Hadis Bukhari. Kita nak jawab dengan firman Allah, bukan kita nak cantas hadis. Kena tengok ada masa ketika hubungan silaturrahim boleh diputuskan, bahkan wajib diputuskan. Bila? Kata Dr. Hamka lagi rahimahullahu ta'ala, apabila berlaku pertembungan akidah.
Akidah saya akidah Islam, akidah keluarga saya tidak Islam, contoh. Maka ketika itu hubungan silaturahim boleh diputuskan. Sebagaimana yang berlaku dalam perang Badar. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia berhadapan dengan bapanya sendiri. Bapa dia kafir, dia Islam. Apabila dia bertembung dengan bapa dia, dia bunuh bapa dia. Dia tergamak membunuh bapa kandung dia sendiri. Adakah Abu Ubaidah Al-Jarrah memutuskan hubungan silaturahim? Ini anak derhaka? Kita dah sebut banyak kali, anak derhaka ni anak Kusazali. Begitu juga si Tanggang yang dilakonkan oleh Jin Samsudin, Allahyarham. Ini anak derhaka. Tetapi Abu Ubaidah, setelah beliau membunuh bapa kandungnya di dalam perang Badar ini, Allah acknowledged, Allah iktiraf, tindakan kamu tindakan orang yang beriman. Jadi janganlah nak letak ayat Quran, nak cakap hadis, nak baca hadis untuk kepentingan golongan tertentu, tak payah. Tak boleh. Allah turunkan ayat yang ke-22 dalam surah Mujadalah, surah ke-58. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Sadaqallahul azim. Sebahagian, Muhammad, kamu tidak akan dapati, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari kemudian, hari akhirat, hari pembalasan, tergamak mereka berkasih sayang, bermesra-mesra dengan siapa? Dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, menentang agama Islam. Kalau dia beriman dengan penentang-penentang agama Islam ini, sama sekali dia tidak akan berkasih mesra, walaupun yang menentang itu bapanya sendiri. Ini ayat dia. Apabila sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyenaraikan Abu Ubaidah Al-Jarrah salah seorang ahli syurga, 10 sahabat yang dijanji syurga. Tu cerita dia. Boleh faham tuan-tuan? Nah, ada masa ketika boleh kita putuskan hubungan silaturahim. Ada masa ketika yang haram jadi halal. Kalau betul-betul darurat, kita duduk dalam sebuah hutan, tak ada makanan, tak ada air, tak ada benda, tiba-tiba Mr. Khinzir dia melintasi kita. Mr. Khinzir, kalau kata babi dia orang tak kasar, Mr. Khinzir. Mr. Khinzir pun melambai-lambai. Saya dipahamkan awak dah 3 hari tak makan tu. Walaupun haram. Kalau darurat dalam erti kata sebenar, kena rujuk Quran. Maka ketika itu harus, kerana nak jaga nyawa, nak jaga kesihatan, bimbang mati kelaparan. Boleh makan khinzir, boleh makan babi, tetapi sekadar keperluan saja. Janganlah sembelih sampai seekor buat masak kicap, kerabu, itu orang panggil gila babi. Dia mula lawak dah kan. Jadi sama juga tadi. Walaupun Nabi menyatakan tidak akan masuk syurga sesiapa yang memutuskan hubungan silaturahim, ada masa ketika apabila berlaku pertembungan akidah Islam dengan kafir, nak silaturahim apa lagi? Kalau bapa kita tak beriman, dalam Quran pun Tuhan aja, bapa yang tak beriman tak layak dilantik sebagai pemimpin. Itu lain kali lah. Ingat tak ada ke Quran? Sebab tu saya I would like to give a piece of advice.
Pendakwah terus teranglah, jangan hanya cakap benda-benda remeh-temeh. Benda akidah kena bercakap. Jangan kerana nak cari makan. Ini yang susah ni. Saya pun makan, walaupun saya bercakap terus terang, makan tiap-tiap hari, tak pernah tak makan, kecuali bulan Ramadan je lah. Pukul 7.30 makan juga. Kan? Itu cerita dia. Boleh? Tak ada respon pun pagi ni, sejuk kan? Jadi habis bab pertama, matlamat hijratul Rasul. Yang kedua, kita nak melihat apakah pula kelebihan orang-orang yang berhijrah. Nak kena dengar juga. Jangan bimbang. Saya di antara hamba Allah yang berhijrah. Kalau nak kata hijrah tu pindah randah, pindah rumah, saya dah 11 kali berpindah randah. Dan saya melihat, dan terus terang saya sebut, saya mengambil tindakan yang nekat ini, berhijrah ini, kerana saya bertemu dengan ayat yang saya nak baca. Buka Quran, surah An-Nisa, surah keempat, ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahu azim. Itu ayatnya. Yang bermaksud, dan sesiapa, saya tak berapa cenderung nak sebut dan barang siapa. Barang ni dia nanti yang dirty minded ni, dia pusing kot lain, dia faham kot lain. Barang pula kan. Dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah jamin dua benda. Pertama, tempat perlindungan. Jangan bimbang, ada tempat perlindungan kamu. Yang kedua, Assalamualaikum Muhammad Noh, sahabat baik saya daripada Taman Desa Bakti Selayang. Program kita cancel nak buat macam mana? Yang kedua, Allah memberi jaminan soal rezeki yang luas. Ini kelebihan orang yang berhijrah. Pertamanya, tempat perlindungan. Yang kedua, rezeki yang luas. Jangan bimbang. Saya dah melalui proses hijrah. Saya boleh membuktikannya. Alhamdulillah. Pergi mana pun ada ya tempat perlindungan. Ada yang rumah sewa. Akhirnya Allah bagi juga, Alhamdulillah. Ada rumah sendiri. Taklah besar. Besar tak berapa besar. Bukanya 3 kaki, panjangnya 7 kaki. Dalamnya 7 kaki. Ada dalamnya. Itu kubur. Tempat kau nak mampus. Bikin orang naik darah saja. Seniman bujang lapuk. Pagi ni kenapa saya sejuk sikit? Itu yang saya tersasul tu. Saya kalau sejuk ni, saya memang kuat tersasul. Saya terlupa nak bawa comforter tu, kain selimut. Baik. Selepas itu Allah menyambung firman-Nya. Dan sesiapa yang keluar dari kampung halamannya. Macam sahabat-sahabat meninggalkan Mekah. Ada seorang sahabat yang dia uzur, tapi dia menyertai juga rombongan ke mana? Ke Madinah. Siapa yang keluar daripada kampung halamannya kerana berhijrah kepada Allah dan Rasul. Kemudian, dengar baik-baik, ini kelebihan yang kedua. Kemudian ditimpa kematian. Sahabat tu kerana uzur dia meninggal. Dia meninggal di Tanaim, 6 km daripada Mekah. Dia bakal mendapat 2 kelebihan. Yang pertama, ganjaran pahala di sisi Allah.
Yang kedua, dia bakal mendapat keampunan Allah. Jadi keseluruhannya 4 jaminan Allah. Kelebihan orang yang berhijrah: tempat perlindungan, rezeki yang luas, ganjaran pahala sekiranya dia belum sempat sampai ke tempat, ke destinasi yang dituju. Ganjaran pahala dah ada. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Yang keempat, dia bakal mendapat keampunan Allah. Siapa yang boleh mengampunkan dosa saya, tuan-tuan? Saya ulang semula nah. Muslimat-muslimat, makcik-makcik semua, puan-puan, dengar elok-elok nah. Mulai tahun ni kita ubah. Jangan sebut lagi bang, minta ampun bang. Abang pun, yalah, aku nak ampun macam mana? Aku pun dosa banyak. Nah, tahun ni kita ubah. Sebab tahun ni nampak tu raya dalam rumah, khutbah sendiri-sendirilah Idul Fitri. Bang, saya minta maaf bang di atas kesalahan saya terhadap abang. Saya minta ampun kepada Allah. Yang boleh mengampunkan dosa kita Allah. Mana dari Quran Ali Imran ayat 31, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Aku yang akan ampunkan dosa kamu, dan aku ada pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Kelebihan. Jadi bagaimana kita boleh mendapat ganjaran pahala orang yang berhijrah? Sebab kita ni nak hijrah ke mana dah? Kalau nak hijrah pun mungkin ke Batu Dua lah. Tuan-tuan dan perempuan nak pergi dulu lah. Saya tak nak pergi lagi, kan? Nah, saya muda lagi. Ya Allah, bagilah peluang aku buat kerja dakwah, memperjuangkan agamamu ya Allah. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Dengar baik-baik. Al-hijrat al-ibadatu al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-ibadatu fil harji, siapa yang beramal ibadah dalam keadaan yang huru-hara, saat yang huru-hara, kahijratin ilayya, umpama berhijrah kepada aku. Apa dia maksud? Sahabat dapat banyak ganjaran pahala kerana meninggalkan bumi Mekah terus ke Madinah, menegakkan negara Islam, memperjuangkan agama Allah. Ganjaran pahala banyak. Kita tak payah berhijrah, kita beribadah di saat huru-hara. Macam di akhir zaman ni, kita tidak diberi kemudahan dengan keadaan dunia teknologi yang cukup canggih, maksiat di sekeliling kita, tapi kita masih boleh beribadah pada Allah, masih boleh menunaikan tuntutan-tuntutan agama. Ni hadis Muslim. Ketika itu ganjaran pahala umpama para sahabat yang berhijrah ke Madinah. Tak mau kan? Bukan suruh solat saja, buat tuntutan-tuntutan agama, kerja-kerja agama macam saya buat ni, macam Ustaz Abid Liu buat ni. Kita tak nak buat, kita ganggu orang buat. Ni pencerai juga. Kadang-kadang nak kata mangkuk hayun lah. Dah kata pun. Saya dah 30 hari lebih dah. Bukan dapat bayaran sagu hati pun. Sebulan lebih dah. 1 sen tak masuk. Tapi saya nak ucap terima kasih juga pada masjid-masjid, surau-surau yang saya mengendalikan kuliah. Ada di antara masjid dan surau WhatsApp kat saya, tolong beri nombor akaun, kita nak bagi one off. Saya pun rasa malu juga. Tapi kalau malu ni terlepas pula, kan? Saya ucap terima kasih di atas ingatan. Tu bahasa tu. Dia bahasa ni menunjukkan bangsa. Kan? Baru kita nyatakan. Jadi saya nak ucap terima kasih lah kepada masjid-masjid, surau-surau yang menyumbang pada para asatizah
ustazah ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya sebulan lebih dah ceramah. Matlamat saya pertama, nak memberi ilmu, impart my knowledge a little bit yang ada kat saya, qalil, sikit je, sama-sama kita kongsi. Yang kedua, ya, saya boleh kempen untuk sekolah. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih lah. Setiap hari ada yang mengikuti saranan saya. Sebenarnya saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersedekah selepas subuh. Dia tak perlu tabung kat rumah. Ada telefon, internet banking. Internet banking di hujung jari. At your fingertips. Dia type Taufik Mutmainah, Maybank 552059733378. Tom, berapa ringgit? RM1. Ayam goreng RM1. Pom RM1. Tiap-tiap hari. Sampai bila? Saya nak bagi tahu sepanjang hayat. Tak perlu bimbang lah. InsyaAllah Allah dia ganti. Jadi saya nak ucap terima kasih pada semua yang menyumbang. Dah hampir sebulan, alhamdulillah. Bolehlah kami takbir ataupun melincinkan pengurusan dan pentadbiran, insya-Allah. Dan mungkin akan berlanjutan sampai hujung bulan Ramadan, dan insya-Allah lepas Ramadan saya berhasrat untuk mengekalkan kuliah duha, paling tidak pun hari Sabtu. Sebulan 2 kali pun jadi. Mudah-mudahan kita tak putus hubungan. Yang kedua, tuan-tuan pun tak lupa nak menyumbang. Melayu ni bukan boleh kira, lama sikit dia sejuk, lupa dah. Allah lupa. Dia kata Allah tak lupa, hang yang lupa woi. Kalau Allah lupa, jam kita ni. Nah, itu cerita dia. Baik. Jadi ketika kita boleh beribadah kepada Allah dalam keadaan yang huru-hara, saat yang huru-hara, macam zaman sekarang yang kita lalui hari ini, dengan bermacam-macam halangan, rintangan, ganjaran pahala umpama kahijratin ilayya, umpama sahabat yang berhijrah kepadaku. Masya Allah. What are you waiting for? Ini masanya. Kita ni dah di akhir zaman. Itu yang kedua yang saya melihat tentang hijrah, kelebihan hijrah. Akhir sekali ialah, apakah hijrah yang dituntut? Ini kita nak kena bahas juga. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah yang kita sebut tadi, yang dijanji oleh Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu pergi terlebih dahulu ke Madinah pada suatu hari nanti, dan hari itu adalah 10 Ramadan 8 Hijrah. Nabi pulang ke bumi Mekah dengan membawa 10,000 tentera, menakluki kota Mekah dengan tidak menumpahkan setitik darah. Ini Islam, bukan agama peperangan. Dia agama perdamaian. Nampak tak? Lama tak dengar kuliah ustaz. Tuan pergi mana dah lama? Baru balik overseas kan? Baik. Jadi dalam hadis Muslim, dengar baik-baik. Dia ada di penghujung. Saya cuma baca separuh dulu. Maksudnya ialah, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tapi Nabi sambung, walakin jihadun wa niyatun. Ada lagi panjang. Akan tetapi, walaupun hijrah telah tertutup, tak perlu kita meninggalkan negara Malaysia kita. Ini negara kita. Walaupun ada bangsa-bangsa lain yang menumpang, kita sama-sama bagi peluang lah. Sebab hakikat sebenar bumi ini milik Allah. Itu kita tak dapat nafi. Cuma sebagai tuan tanah. Tuan tanah. Sebab tu British, dia buat satu lottery. Dia menggubal perlembagaan persekutuan.
dalam artikel 153 diberi keistimewaan kepada orang Melayu sebagai tuan tanah. Ni dia panggil kontrak sosial yang ditandatangani oleh orang India yang datang mula-mula ke Malaysia sebagai penoreh getah, bekerja dekat ladang. Nah, orang Cina di Lombong, kan? Jadi negara mereka tak nak terima lagi. Kamu dah pergi, kamu pergi untuk selama-lamanya. Tengku Abdul Rahman ni baik. Orang Melayu ni memang baik, hati lembut. Tak apalah. Tapi sebagai kami, sebagai tuan tanah, kami ada keistimewaan yang British bagi. Tiba-tiba India, China ni dia nak tuntut sama rata. Tolong hormat sikit. Nah, cerita gitu. Nah, jangan bimbang, jangan risau. Kalau Islam memerintah, kamu akan merasakan keadilan agama Islam. Tapi kalau Melayu memerintah, itu belum tentu lagi. Sebab saya dah sebut, Nabi tak bagi kita berjuang atas nama bangsa. Wajib berlaku adil. Kita tak boleh menindas, menzalimi orang bukan Islam. Hadis Muslim. Kalau kita berjuang atas nama bangsa, kita tolong bangsa kita dengan menzalimi bangsa lain, itu dikatakan as-sabiyah. Itu Nabi tak mengaku umat. Jadi tolonglah mari kita hidup aman damai, nah? Jangan ada pembalahan yang sikit-sikit tu kita compromise lah, insya-Allah. Nah? Jadi yang tak ada hijrah memang dah tutup, tapi yang ada sampai bila-bila ialah jihad dan niat untuk berjihad. Kenapa Nabi menyatakan demikian? Kalau saya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tak ada perasaan nak memperjuangkan agama Islam, apatah lagi kita di bumi Malaysia ni 60%, kata 63% umat Islam. Kita ni majoriti. Kita tak kesian ke anak cucu kita yang bakal kita tinggalkan. Kalaulah orang Melayu yang beragama Islam tidak mempedulikan perkara ini, menganggap remeh, kita baca hadis riwayat Imam Muslim, kitab Bulughul Maram, cetakan Rumi, pada muka surat 727 dalam bab jihad. Man mata walam yaghzu walam yuhaddin nafsahu bihi mata ala syubatin min nifaq. Siapa yang mati, dia tidak pernah memperjuangkan agama Islam dan tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan agama Islam, maka dia mati ketika itu dengan membawa balik benih munafik. Lu fikir sendirilah. Lu fikirlah. Saya berjuang. Ini perjuangan berdakwah. Dia orang kata ustaz berdakwah kerana dapat duit. Kamu tengok Quran lah. Tengok Quran, tengok huraian. Kalau yang berdakwah pun tak dapat sagu hati, dia pun ada keluarga. Dia pun nak makan, nak hidup juga. Bukan ada kerja apa. Sebab tu dia layak menerima zakat. Jangan duk syok nak kata kat ustaznya. Kan? Oh, Nabi berdakwah tak ambil duit. Bini Nabi kaya, Siti Khadijah, korporat. Isteri saya Halijah. Dia tak ada benda. Anak orang kampung. Tu cerita. Nak cakap bawah hujah, cakap banyak tak mau. Tak puas hati, lepas Covid kita buat forum tanah, masuk TV RTM live. Cakap semua yang mana Ustaz Syarif tak betul, kat mana cakap lah, ataupun appear kat skrin, bawa dalil. Tu cerita dia. Jadi siapa yang mati tak ada perasaan nak memperjuangkan agama Islam, dia mati munafik. Baik, apakah tuntutan hijrah hingga ke hari kiamat? Walaupun tadi hadis tadi kata tak ada hijrah, ada hadis Muslim yang menceritakan hijrah yang dituntut selama-lamanya, dulu, kini, selamanya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, rawahu Muslim. 3 hadis Muslim saya baca. Dengar baik-baik. Orang Islam yang baik
ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidah dan tangannya. Tapi memberi maksud juga bukan menyatakan orang bukan Islam kita boleh hina, kita boleh cerca. Tak. Jaga lidah, jaga tangan, jangan mengambil yang bukan hak kita. Nah, kemudian orang Islam yang baik itu selain pada menjaga lidah dan tangan, dan orang yang berhijrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah, dengar, inilah hijrah yang saya sebut tuntutan hijrah selama-lamanya sampai ke hari kiamat. Ialah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Saya dulu terlibat dengan sistem riba, kita tinggalkan. Itu hijrah. Sistem riba, tak ada keberkatan. 16 tahun dia kerja, resign, 24 hours, 24 jam. Apa orang tak kata kat saya? Baca-baca bodoh, cari susah. Kita yakin ayat Quran. Orang berhijrah tadi ada jaminan Allah. Jadi kita nak dengar beberapa ayat untuk mengakhiri. Saya kalau nak buat setengah jam memang tak boleh lah, modal banyak sangat. Walaupun modal tu diulang-ulang. Kan? Yang ulang-ulang tu memantapkan kita. Kullama takarrara taqarrara. Di antara larangan Allah, jangan buat benda ni. Apa dia? Yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 139. Ya, sahabat saya Ustaz Adat, Assalamualaikum. Moga-moga Allah merahmati, memberkati kehidupan kita semua, insya-Allah. Ustaz Adat pun dulu kalau tak salah saya Chung Kiao Beng, if I'm not mistaken. Hari ni jadi ustaz juga. Tak ada pelik tuan-tuan, tapi kita perlu berusaha. Mungkin yang melihat ceramah saya dah hampir sebulan, satu hari nanti dia pun akan jadi ustaz. Cuma sekarang dia baru nak start. Wala tahinu wala tahzanu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran ayat 139. Baik. Janganlah kamu merasa lemah. Lemah dalam nak memperjuangkan agama Islam. Jangan ada perasaan lemah. Jangan kamu berduka cita, oh dah kalah tak menang-menang. Bila nak jadi kerajaan ni, ada orang kata kat saya, orang Selangor kata, alah, hijau putih selama-lamanya tak boleh merintah. Saya kata, Syekh, mai aku nak bagi kat hang dalil Quran. Dia tak nak dengar. Hari ni kantoi lah dia. 8 orang hijau putih, 3 menteri penuh, 5 timbalan menteri. Kita bukan tahu nasib kita ni, tapi Allah sebut jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, berduka cita. Kamu tinggi di sisi aku selama mana kamu beriman, selama mana saya terus menerus memperjuangkan agama Islam. Kita sama-sama memperjuangkan agama Islam. Kata sebahagian tafsir, kemenangan insya-Allah pada suatu hari nanti adalah milik orang Islam yang beriman. Ini dah kalah sekali, I give up. No, never give up. Don't give up. Perjuangan mesti diteruskan. Saya ni nak bagi tahulah, tak jadi YB pun tak kisah. Memang saya tak mau pun. Saya minat menulis buku agama, urus sekolah tahfiz, kemudian berdakwah. Tu je. Saya minta supaya Allah kekalkan daya ingatan saya ni, anugerah Allah, gift from Allah, a gift from Allah, sebagai bekalan dakwah dan juga sebagai senjata dalam nak menegakkan kebenaran. Itu yang saya minta. Saya tak minta, ya Allah aku nak jadi YB, tak payah, biar orang lain jadi, tak ada masalah. Kalau Islam memerintah, takkan saya tak ada sumbangan. Saya dah berdakwah 30 tahun. Jelas pula tu. Sampai ada masjid yang hentikan, terminate
My service. Kenapa? Kerana terlalu jelas. Ni pun mangkuk ayun juga ni, masjid-masjid ni. Orang nak ajar Islam bagi orang faham, dia orang tak nak faham. Ini masalah. Jadi I do it my way. Andy Williams. Hari tu tak ingat nama dia. I do it my way. Dah. Tu cerita. Saya buat cara saya. Cara yang tidak menyalahi Quran Sunnah, saya akan teruskan insya-Allah. Kalau berlaku kesilapan, tolong tegur. I'm very open minded. Don't worry. Nah, baik. Jangan merasa lemah dalam memperjuangkan agama Allah. Ini amat dilarang. Kerana Allah menyatakan, jangan merasa lemah, jangan berduka cita. Kamu tinggi di sisi aku selama mana kamu beriman. Yang keduanya, mungkin tak sempat nak urai lah. Ya? Tapi kalau tak sebut pun payah. Kita sebut ini satu sudah. Di antara larangan Allah, tuan-tuan dengar nah. Untuk mengakhiri ini sedap. InsyaAllah sedap. Ustaz ni dia tak cerai, dia semua cakap Quran. Cuma muka surat saya tak berapa nak ingat. Mungkin muka surat 148 juga. Kebetulan ayat pun ayat 148 surah An-Nisa. Rujukan saya tafsir H. Zainuddin Hamidi, la yuhibbullah al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Dengar baik-baik. Ini larangan Allah. Allah tidak suka perkataan yang disebut secara terang-terangan, kecuali yang menyebutnya itu orang yang dizalimi. Oh, dia tulis Frank Sinatra pula. Boleh jadi laku, aku tak ingat. Baik. Kalau tak salah ayat ni, itu segi makna. Tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat, dengar. Ini ustaz-ustaz cakap kita tak boleh, kita menyatakan sesuatu itu masuk kategori mengumpat. Siapa kata mengumpat? Anak jantan kita forum perdana RTM live. Kalau LGBT tak payahlah. Saya sajak pula, ajak pula aku debat jam. Duduk sebelah aku pula, senyum simple jam dengan aku sekali jam. Ayat surah Nisa. Ayat 148. Mana ayat tu boleh hilang pula tuan-tuan. Kadang-kadang iblis ni dia tak nak kita baca. Tuan-tuan dengar Walaupun Allah melarang, jangan kita menyebut perkara-perkara yang menyinggung perasaan. Tetapi ada exceptionnya, pengecualiannya ialah orang yang dizalimi. Dengar huraian H. Zainuddin Hamidi. Masya Allah. Cuba tuan-tuan dengar. Orang-orang yang terinaya dibolehkan memperdengarkan dengan terus terang perkataan-perkataan yang buruk mengenai penginayaan yang dilakukan kepadanya. Perkataan ini dikeluarkannya adalah untuk membela dirinya atau menyampaikan pengaduan kepada pembesar hakim yang bersangkutan ataupun dalam sidang perwakilan supaya mendapat perbaikan. Yang saya nak fokus yang ni. Suara-suara yang dilahirkan oleh rakyat yang terinaya mengenai tindakan-tindakan yang di luar batas keadilan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar negeri, tiadalah boleh dianggap suatu penghinaan atau hasutan, melainkan suatu jalan untuk menghilangkan penginayaan dan menegakkan keadilan. Tu dah dengar tu? Macam saya duk bercakap, saya masuk politik. Kalau pemimpin buat kerja zalim, menzalimi rakyat, tak salah. Bukan mengumpat. Hampa tak jumpa ayat Quran tu, soal payah sikit. Duk baca hadis dia tak boleh mengumpat, tak boleh mengumpat. Cuba dengar ayat lain. Asy-Syura surah ke-42 ayat 41. Wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Cuba dengar. Surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 41. Dengar makna dia. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela dirinya sesudah terinaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Nak lawan lagi? Nak bawa dalil mana lagi? Ini dalil Quran. Kalau hadis boleh dipetikan, tak sahih ustaz. Ini ayat Quran tak sahih. Ni ayat, yang ni sahih. Mus tak tengok, yang ni sahih mu. Nak gila ngantuk ya. Ini larangan Allah, tetapi
ada pengecualian orang yang dizalimi, rakyat yang dizalimi, suara-suara rakyat, bukan penghinaan, bukan hasutan. Ini kena faham. Saya ada rujuk tafsir Ihsanuddin Hamidi dan tafsir Arab Saudi akhir sekali. Sebab tu ada masa ketika kita kena sebut untuk mengakhiri. Golongan ini jangan bersama-sama dengan mereka. Ya, dalam kitab Ihya pun ada, kitab Riyadhus Shalihin pun ada. 6 perkara yang tidak dikategorikan sebagai mengumpat. Terima kasih Ustaz. Nah, tuan-tuan dengar, saya nak baca untuk mengakhiri Al-Qalam, surah ke-68 ayat 10 dan 11. Golongan ini jangan kita bersama-sama. Kalau mereka buat penginayaan, mereka memfitnah, kita boleh cerita, tak berdosa. Siapa dia? Sebab Allah sebut atas lidah Nabi, la yadkhulul jannah namamun, tak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. Tahu mengadu domba? Mengadu domba ni yang suka melaga-lagakan. Ni kita dengar ni, Malaysia kini ni. Siapa yang kuasai Malaysia kini? Mereka twist and turn semua kenyataan-kenyataan kita. Kita cakap lain, dia tulis lain. Dia melaga-lagakan orang Islam sesama orang Islam. Kerajaan sepatutnya mengambil tindakan terhadap Malaysia kini, dah dari dulu lagi. Baik, ayat saya masuk Qalam, tak salah. Mengadu domba ni mana melaga-lagakan ataupun bring into conflict dengan kenyataan-kenyataan kita, berlakulah ketegangan kaum dan sebagainya. Sebab tu benar-benar menjadi golongan macam ni kita kena cerita, kita kena bagi tahu pada rakyat. Dan kita harap insya-Allah Perikatan Nasional bukan kerajaan jenis dulu, insya-Allah. Dulu tu umum lah, bila, jangan duk tanya. Akhir sekali, hari ni kat sejam. Okey tak ni? Dengar baik-baik ayat 10 dan 11. Sebab lama saya tak baca, saya nak rujuk. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Maksudnya, dan janganlah engkau dengar, menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah. Sekejap-sekejap sumpah, sikit-sikit sumpah. Lagi yang hina pendapatnya tak betul, amalannya pun tak betul. Kemudian dengar baik-baik, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Tak salah, walaupun kita mention nama dia. Inilah perosak-perosak negara, contoh pengkhianat kepada negara. Khianat pun ada benda yang tak khianat. Kalau untuk kebaikan Islam dan umat Islam, tak khianat namanya. Boleh tuan-tuan? Ini cerita dia. Dah 30 hari lebih dah ni, kan? Tu cerita. Sambung lagi. Awak lah main sambung, saya nak balik dah. Kan? Saya nak kena buat rakaman. Ada dia orang nak minta rakaman, insya-Allah. Letih juga hari ni, banyak rakaman nak buat. Jadi maknanya itu di sudut yang ketiga saya melihat makna tuntutan hijrah selama-lamanya ialah kita wajib meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Akhir sekali, ayat ni saya suka ulang. Wala tarkanu illal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Yang dilarang, Allah melarang kita jangan bekerjasama, jangan menyokong golongan-golongan yang zalim. Apatah lagi kalau golongan zalim itu merupakan musuh Islam, musuh umat Islam, sebagaimana yang berlaku pada kita 22 bulan yang lalu. Muka surat 536. Dengar. 536. Yakni, jangan kamu wahai orang Islam bersahabat, bekerjasama, menyokong sebagainya, bersubahat. Lebih-lebih lagi orang-orang yang menjadi musuh Islam dan musuh umat Islam. Cukup jelas. InsyaAllah esok saya akan bahas tajuk panas, musuh umat Islam. Siapa mereka? Apa amalan mereka? Adakah semua orang bukan Islam musuh kita? Kita jawab tidak, tetapi ada syarat. Boleh? Boleh tak ni? Tak boleh sumbang nak, bukan boleh berhenti. Memang nak berhenti pun boleh menyumbang nak. Ustaz dah bagi kat sebulan dah. 1 hari RM1 setiap hari sepanjang hayat untuk tahfiz mutmainah. I repeat, tahfiz mutmainah Maybank 55-205-970-3378. InsyaAllah mudah-mudahan berkat. Dan siapa yang ingin membeli, yang kalau yang dah bayar duit, kalau belum sampai,
sila rujuk kepada saudara Mustazah, PA saya ni, saya baru dapat PA. InsyaAllah. Dan siapa yang nak pergi umrah, kalau umrah panjang, November, 25 November, insyaAllah. Mungkin esoklah kita promosi ni. Jadi esok insyaAllah musuh umat Islam akan saya bahaskan, supaya kita sama-sama dengan saya hujah Quran, hujah hadis, sekadar kemampuannya ada. Saya memohon keampunan Allah sekiranya saya telanjur ataupun melakukan kesalahan yang tidak disengajakan. Saya memohon keampunan Allah, dan saya memohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pagi ini memberi manfaat pada kita bersama tentang tajuk hijrah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.